Assalamualaikum, good morning. Sekarang ni musim monsun tropika, jadi kita tak boleh turun lah ke laut sebab ombak yang besar lah dan angin yang kuat lah. So musim sekarang kami bulan 1 bulan 12 bulan 1 kami akan memang akan buat bubu lah. Tapi target tahun ni kami akan buat bubu sutung dahulu. Kami sudah mendapatkan kayu lah, stok kayu kemarin, iaitu kayu suka. Sebelum pada ni kami pakai kayu sengat keli. Kayu sengat keli di tempat kami memang banyak, tapi sekarang buat masa sekarang stok untuk dapatkan kayu sengat keli sangat susah lah. Sebab musim hujan, jadi tak ada orang nak pergi ambil. So kemarin kita pergi ambil kayu dekat dengan besuk, Jertih Besuk Terengganu. Kami ambil kayu suka sebanyak 150 batang. 150 batang kayu suka. Kayu suka ni blind sikit. Kayu suka dia putih. Kalau kayu sengat keli dia koko brownish lah. Koko coklat lah senang cakap. Kami ambil sebanyak 150 batang. So step pertama ini kita akan tunjuklah cara untuk buat frame. Inilah sudah satu contoh yang sudah siap. Frame yang kami sudah buat tadi. Kita tahun ni kita buat bubu dalam 5 kaki je kita buat tahun ni. 4 kaki. 4 kali 3 je kita buat tahun ni. So kita tunjuk lagi apa lepas ni kita buat. Kita akan buat. Pertama sekali geng, kayu untuk bawah, tapak bawah mesti besar lah. Contohnya macam ni. Ni besar. 2 untuk depan dan belakang. Untuk kiri dan kanan ni belum aman. Kiri dan kanan. Sebagai itulah. Untuk kuat. Contohnya ni 1, ni 2. Barulah kita cari yang batang kecil sikit untuk buat 4 garisan. 4 batang tengah tu. Paku dahulu menggunakan paku besi 2 inci. 2 inci. Kita pakai paku 2 inci. Kita pakai paku 2 inci. Saya buat teknik macam ni. Saya pakai yang sudah dia macam yang sudah dibuat. Saya kira itulah acuannya. Jadi saya tak perlu ukur banyak-banyak kali lah. Sekali ukur je. Terus buat yang second pattern pula. Lepas tu kalau kita cari batang untuk yang kedua ni, cari batang yang halus sikit lah. Batang yang halus sikit. Kayu yang halus sikit lah. Wajib potong. Nanti kena bot nanti cok. Kita dah siap sebanyak dalam
17 frame lah kan. Kayu yang kemarin tu suka yang kita ambil tu dah habis ke. Tinggal kosong lah. Ni untuk buat untuk buat tiang. Tiang hadapan bubur nanti. Kiri dan kanan, depan dekat-dekat dengan injak tu. Ada yang lebih hang tu kita nak buat sauh. Okay. Dekat ni je lah sebanyak 17 biji 18 biji kita dapat daripada 160 batang kayu. Okey, sambung lagi kita akan buat ini, buat tapak. Okey kan. Ini kita pakai kawak sici suku. Lubang dia tu sici suku. Ini ikan kecil boleh masuk lah. Sebelum pada ni kita pakai sici setengah. Ikan kecil payah masuk lah. Besar-besar tapak tangan baru lekat. Kalau besar-besar jekat tak masuk lah. Masuk dia boleh keluar kalau yang sici suku, sici setengah. Dan kita pakai 8 mm size 8 dawa ekah. Dawa ni sebagai tiang sebagai tiang. Sebagai rangka bubur kita. Ada setengah pakai rotan. Sekarang nak mudah pakai ni sebab ni tahan lama. Ni setahun tak rosak lagi. Kalau rotan ni sekejap je, 5-6 bulan je. Okey, dan ni saya pakai saya berapa pun saya tak tahu. Ni untuk buat unjak. Untuk buat unjak. Depan muka pintu ada yang berduri tu ataupun apa panggil misai depan tu. Lepas ni kita akan buat tapak dahulu sebagai base dia. Okey, sambung. Okey guys, seterusnya kawat tadi kita kena letak sama arah lah dengan frame bubur. Jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Samakan. Seterusnya kita kena paku dulu belakang. Paku belakang dahulu. Bila paku belakang semua, kita kena paku kanan pula. Kanan. Lepas tu baru paku kiri. Ni dah contoh yang sudah siap ni. Yang sudah dipaku tadi. Frame yang sudah dipaku tadi. Sudah siap satu. Ini kita akan buat tentu je, tapak je ini semua. Okey, sambung lagi. Okey guys. Ini proses yang seterusnya guys. Untuk jadi macam ni, kita letak kira macam body dia. Kita kena ukur dahulu kawat kita. Berapa kaki? 12 kaki kawat kita. Kawat kita kena ukur 12 kaki menggunakan tali dan tali tape lah. Kita potong macam ni. Potong baru kita boleh lengkung macam tu. Okey, sudah selesai potong. Lepas tu guys, proses ni penting jugalah. Tak mau kawat kita ni berlipat. Tak mau jadi jetak ke muka kita. Kita kena lipat dulu. Kita kena lipat dahulu. Lipat. Baru senang kita kita nak naikkan bubur nanti. Tak menyusahkan kita. Okay. Jadi macam ni. Jadi macam ni. Lepas ni baru kita naikkan bubur itu. Okey, seterusnya geng. Kawat tadi bagian body kita naikkan atas ni lah, atas tapak kita. Atas tapak bubur kita, tapak bubur kita ni. Jadi macam ni. Inilah situasi sekarang.
Lepas tu barulah kita paku belakang dahulu untuk apa. Kita nak bagi bergerak lah. Kalau bergerak susah kita nanti. Payah nak buat kerja kalau kita tak paku. Jadi perpaha kena paku dulu belakang. Siap paku tu barulah kita lipat dawa ni. Lagi saya tunjuk lah. Kita hubung kaitkan dawa itu, dawa yang berlebihan tapak ni, cantumkan dekat dengan body rangka kiri. Rangka ni sebab sauh ni. Ni belakang ni balance untuk sauh nanti standby. Sauh letak dalam. Tunjukkan cara. Potong dahulu lebihan. Dan kita sebutkan tu. Tapi ni yang paling penting lah. Lepas apa buat kerja kena pakai glove lah. Bak dawai ni tajam. Ada timah. Satu lagi ni dia perbuat daripada besi, jangan campur dengan timah. Ni takut bahayalah aku dah kita. Okey. Lipat lah. Lipat ni. Lipat ni. Yang lebihan kita potong tadi tu. Okay. Saya akan tunjuklah apa yang terjadi. Contoh saya sudah siap sebelah. Okey, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi bentuk macam ni. Ni kena ada reserve kat belakang ni. Ni sebab kita nak tak sauh nanti. Sebab tu saya tak buat petok. Saya buat macam ni tu. Sebab ni untuk sauh nanti. Okey guys, selepas selesai kita cantum kiri kanan. Kita kena potong lebih kurang sekaki lah. Itu yang atas tu. Ni potong lebih kurang sekaki. Sekelika lebih lah. Potong dahulu. Lebihan atas ni boleh buat umjak je. Okey, proses seterusnya adalah kita mencantum body bahagian belakang lah. Atas. Lepas tu ni untuk belakang. Kita kena cantum dahulu. Cantum tu barulah kita potong sini, lipat naik atas balik. Okey. Sekejap lagi kita tunjuk sekejap lagi untuk potong dah cantum. Bilang sini. Kena bilang sini. Nak buat ni bahagian belakang. Ni bila kita sambung atas sikit je. Jadi macam ni. Contoh saya tunjukkan sudah siap lah. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi bentuk macam ni yang sudah disambung atas. Ini yang sudah disambung atas dan ni yang belakang. Sekarang tengah proses untuk buat itu lah. Lepas kita potong baru kita lipat. Lepas kita lipat tu kita ikat lah dengan lebihan. Okey, masuklah terlebih dahulu melalui lubang-lubang kawat ni. Okey, yang penting geng kena tolak. Kena tolak. Seorang kena tolak. Okey, seterusnya geng, kita bengkokkan dawa yang kita telah terik tadi macam ni.
Menggunakan besi ke paip apa paip ke besi ke sama dah. Jadi macam ni bentuk L. tu kita paku. Lepas jadi bentuk L macam ni baru kita paku. Ni penting kan, ni sebagai rangka utama. Kalau tak ada, jadi kita pakai DIY. DIY tahan lama. Kita kena cakap semua. Jadilah macam ni dia. Jadilah macam ni. Lepas tu kita buat alik kiri pula. Lepas tu belakang satu lagi, atas dua. Lepas tu satu tengah ni. Dan sudah siap. Ni dah contohnya guys. Jadi bentuk macam ni. Satu batang, dua batang, tiga batang. Tiga batang untuk atas. Lepas tu satu ni untuk tengah. Ini sebagai untuk ada down, dua di atas. Lepas tu dua. Jadilah macam ni guys. Okey, seterusnya guys proses masukkan kayu dua batang sebagai pintu masuk. Satu kali boleh dua batang je. Kita kena bagi dua batang, gagah sikit. Nak try tengok kayu tukar atau ni kalau kayu sini. Itu lebih hang kena potong lah. Lebih hang kita kena potong. Okey, malam ni geng kita buat kerja malam. Seterusnya kita buat pintu lah. Pintu untuk keluarkan ikan nanti. Jadi kena ukur memang comel-comel lah. Tak ada ikut dan je. Ngam-ngam ni. Potong jadi macam ni. Jangan nampak ke. Jadi boleh masuk keluar dah macam ni. Keluar masuk macam ni. Lepas tu barulah kita letak dawai keliling ni. Bubu ni. Keliling pintu ni. Saya tunjuk contoh lah. Yang sudah siap. Jadi macam ni guys. Jadi macam ni. Kita kena letak dawai keliling ni. Wajib letak dawai keliling ni. Sebab apa? Supaya kawat ni tidak sebab kawat ni lembut. Bila ikan banyak takut ikan dapat keluar daripada sini. Bila ikan dapat keluar dari sini jam lah kita. Lepas tu lepas siap semua tu kita kena letak ni. Letak kayu sebatang ni sebagai penyelok lah. Kita panggil lock sebagai lock bubu ni. Jadi masa kita nak buang ikan ambil ikan daripada bubu, kita tarik je slow tarik macam ni dia. Tarik keluar macam tu. Ikan akan automatik keluar daripada bubu ni. Ni lah. Teknik tradisional, masih pakai teknik tradisional. Kami masih pakai teknik tradisional lah. Pakai bubu, pattern bubu ni ada setengah tu dia buat tepi. Tapi tepi ni bagi saya susah lah. Sebab saya pernah buat 2 tahun lepas. Yang besi, bubu besi apa saya buat. Pintu saya buat di tepi, susah. Jadi bila ikan besar, ikan kecil-kecil mudah. Ikan besar-besar susah sikit kenapa kita nak buang dari tepi. Jadi bila kita tengok konsep macam ni, kita terik je batang ni, automatik ikan keluar dengan senang, smooth lah. Saya cakap smooth. Jadi sekarang bubu kita dah dapat buat semua dalam 7 biji. Okey. Dalam 7 biji dah semua geng. Okey, kita jangka minggu depan tu air renang. Mulalah kita nak pergi tahan lah. Kita nak pergi tahan bubu kita dekat dengan laut lah. Sebab minggu depan kita masuk bulan 2. So adalah musim yang sangat sesuai lah untuk tahan bubu. Sebab time tu sotong memang galak lah, sotong kulit ataupun sotong katak lah.
Sekarang musim satu katak bulan 1 sampailah bulan 4 pun masih ada lagi. So target kami untuk awal-awal ni kita main sotong katak dulu. Lepas pada bulan 3 bulan 4 ni barulah kita anggaran main ikan lah. Sebab masa time ni lah kita dapat cari duit time ni. Cabut duit time ni lah rasa geng. Okey, sambung lagi lepas ni barulah kita buat masukkan unjap lah. Pintu ikan masuk dalam. Okey, sambung geng. Okey geng, seterusnya adalah proses membuat unjap lah. Pintu masuk bubur. Proses yang sebelumnya lah kita pakai lebihan dawai daripada bingkai tu, ada lebihan. So kita buat pintu ni menggunakan lebihan dawai, jadi kita tidak membazir. Lepas tu kita sambungkan jadi dua bahagian, satu bahagian, dua bahagian, dan membentuk dah jadi macam ni. Bentuk jadi bila duduk dalam bubur nanti dia akan jadi macam ni, pintu dia masuk macam ni. Lepas tu bila kita sudah siap ni, dia masukkan dawai sini, bagi kasih bentuk lah, bagi nampak bentuk pintu lah. Okey, lepas tu baru kita letak dawai halus. Inilah proses seterusnya kan, proses membuat yang unjak. Lepas tu baru kita pasang di bubur. Okey, tadi sudah selesai proses membuat pintu masuk ikan ataupun unjak. Sekarang adalah proses memasukkan unjak tadi di bubur. Okey, sekarang dah masukkan. Jadi kita kena hubungkan cantumkan yang kawak yang sudah sedia ada lah, yang lebihan di bubur kita kena hubungkan. Kita dah masukkan saja. Belik. Yang ni paling penting ni. Kita kena belik betul-betul lah. Kalau kita belik lebih kurang, takut nanti pintu pecah. Inilah yang akan terjadi. Okey. Yang saya beritahu tadi kan, unjak sekarang yang akan duduk macam ni. Tunduk ke bawah. Jangan kita menghadap belakang. Bila menghadap, ikan ataupun sotong mudah keluar. Jadi bila kita buat macam ni, tunduk bawah, sotong ataupun ikan susahlah nak keluar. Kalau bubur ikan, dia ada kira macam misai lah. Ada dalam 1, 2, 3, 5 misai. Bubur sotong tak payah buat. Satu je. Lepas siap semua, barulah kita pasang saus. Saus geng, kalau boleh kita tajamkan kayu di ujung. Kita tajamkan kayu di ujung. Dia wajib lah tajam belakang. Takut ni untuk mengelakkan bubur daripada bergerak lah. Jadi posisi nanti saus ni dia akan duduk macam ni. Saus dia akan duduk macam ni kan. Kita paku baru kita letak dawai supaya tak nak bagi gerak. Ni kira okey geng, ni adalah proses kedua lah. Ni adalah proses kedua lah. Kita kena paku terlebih dahulu lah saus. Barulah dapat nanti paku dekat dengan body tu ikut atas pula. Ini dah bubur sotong yang sudah siap.
sudah ada saus, pintu masuk sudah ada semua. Jadi kita target minggu depan lah 7 biji kita akan tahan. Bila siap semua ni, baru kita pasang tali kan. Dan tali atas peraju lah. Inilah antara yang sudah siap lah sebiji. Bubur sotong. Okay. Bubur ikan dia kurang je geng. Cuma bubur ikan dia sepit sikit. Lubang dia ni, lubang unjak ni sepit sikit dan ada misai. Okey geng. Setakat tu sajalah proses pembuatan bubur sotong. Dia harap kawan-kawan dapat bermanfaat lah dengan video yang kami buat tu. Kita buat start daripada kita ambil kayu sampailah kita siap bubur. Video akan datang kami akan tunjuk cara ikat teraju dan kita tahan di laut lah. Okey geng. Terima kasih kerana sudi support, sentiasa support lah video kami daripada Kolek Timur, daripada A sampai Z. Tanpa korang siapalah kami ni. Okay, see you next time. Assalamualaikum, salam tengah hari, goodbye geng. Okay, see you next video.